Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan ya kehadiran penceramah Dr. Rosmani Omar, Ketua Editor bahagian majalah DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan para peserta persidangan ya dalam program peluang jaringan dan kolaborasi penerbitan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebenarnya ya, ini adalah program yang julung kali kita adakan dalam persidangan mention yang melibatkan akademia, pensyarah dan pelajar, bidang media dan komunikasi dari pelbagai IPT ya di Malaysia dengan pihak DBP. Jadi tujuan program ini diadakan ialah untuk pertamanya ya untuk mewujudkan perkongsian pintar penerbitan pelbagai genre, buku, jurnal, majalah, multimedia, bidang media dan komunikasi IPT di Malaysia dengan DBP. Dan keduanya ialah menerbitkan hasil kajian pensyarah pelajar bidang media dan komunikasi dalam pelbagai genre penerbitan di bawah DBP. Dengan adanya jaringan penerbitan ini diharap dapat merancakkan penerbitan para pensyarah dan pelajar bidang media dan komunikasi, merentasi IPT, berkongsi hasil kajian dengan masyarakat dalam wadah yang mudah untuk difahami ya oleh orang biasa. Okey, jadi tanpa membuang masa, izinkan saya host program ya bersama DBP ini memperkenalkan penceramah yang didatangkan khas dari DBP untuk memberi taklimat tentang peluang jaringan dan kerjasama penerbitan ini. Beliau yang saya maksudkan ialah Dr. Rosmani Omar. Dr. Rosmani Omar merupakan pemegang ijazah Dr. Falsafah dalam bidang pengajian media, program pengajian penerbitan Universiti Malaya. Beliau merupakan ketua editor bahagian majalah dan telah berkhidmat ya dengan DBP selama 20 tahun. Sebagai ketua editor bahagian majalah, beliau diberi tanggungjawab menangani penerbitan bagi 11 buah majalah bercetak dan digital, 4 buah jurnal ya dalam bentuk cetak dan digital, dan penerbitan Sohor Kini iaitu 8 majalah kandungan baharu menerusi jendela dbp.my ya. Jadi untuk pengetahuan semua, bahagian majalah merupakan satu bahagian ya di bawah Jabatan Penerbitan DBP, dan jabatan ini antara lain menjalankan fungsi mengurus ya penerbitan majalah dan jurnal, buku sekolah, buku umum, buku bahasa, buku sastra dan buku kanak-kanak dan remaja ya, sama ada dalam bentuk cetak, elektronik ataupun multimedia interaktif. Jadi untuk penerangan lanjut, izinkan saya ya menjemput Dr. Rosmani memberikan ceramah beliau ya. Dipersilakan yang berbahagia Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengurahkan ucapan terima kasih kepada pihak Universiti Kebangsaan ya kerana mengundang pihak Dewan Bahasa dan Pustaka lah untuk kita sama-sama berkongsi ya berkaitan dengan peluang-peluang penerbitan yang ada di Dewan Bahasa, dan saya kira institut pengajian tinggi seperti universiti tentunya terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan dan menghasilkan bahan-bahan untuk keperluan masyarakat ya dalam konteks ilmu pengetahuan. Jadi saya akan kongsikan slide saya untuk taklimat pada hari inilah. Baik, nampak ya? Okey. Untuk makluman hadirin, di Jabatan Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, tugas utama kami adalah untuk mencetak dan menerbitkan ataupun membantu dalam percetakan ataupun penerbitan buku, majalah, risalah dan lain-lain bentuk kesastraan dalam bahasa kebangsaan dan bahasa lain lah.
Jadi di Jabatan Penerbitan ni kami ada 9 bahagian yang iaitu bahagian buku umum, bahagian buku sastra, bahagian buku bahasa, bahagian buku kanak-kanak remaja, bahagian buku sekolah, bahagian multimedia, bahagian majalah iaitu di bawah kendalian saya, bahagian pengeluaran dan penyelarasan penerbitan dan juga bahagian harta intelek. Jadi 9 bahagian ini merupakan bahagian-bahagian penting yang memastikan kelangsungan aspek-aspek penerbitan bahan-bahan yang peroleh dapat dipastikan terbit mengikut apa yang telah dirancang. Jadi pada hari ini kita melihat bagaimana ataupun ruang ataupun peluang yang ada yang boleh dimanfaatkan oleh pensyarah pelajar ataupun penulis yang berminat untuk menerbitkan karya dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi berdasarkan beberapa bahagian tadi, jadi peranan Jabatan Penerbitan tu kami menangani iaitu penerbitan buku iaitu buku bahasa, buku sastra, buku umum, buku kanak-kanak dan remaja, buku teks sekolah baik sekolah rendah ataupun menengah, bahan multimedia, kami terbitkan juga jurnal, majalah majalah bercetak digital dan juga ada penerbitan sahukini dan juga penerbitan ensiklopedia ataupun kamus dan juga istilah. Tetapi penerbitan ensiklopedia, kamus dan istilah ini ditangani oleh Jabatan Pembinaan Bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi untuk penerbitan buku bahasa, kami mengalu-alukan jika ada para pensyarah ataupun pelajar ataupun pihak yang tertentu yang berminat untuk menerbitkan contohnya buku umum. Jadi kalau kita lihat dari segi buku umum, memang semestinya buku umum kita lebih sifatnya menyeluruh, merangkumi pelbagai aspek kehidupan dengan gaya bahasa yang mudah difahami lah, dan gaya tulisan juga berbeza dengan ciri-ciri buku ilmiah Kalau universiti tentunya lebih akrab, lebih rapat dengan kandungan-kandungan yang bercorak ilmiah. Jadi kami terbitkan juga di bahagian buku umum kita ada buku yang bersifat umum dan juga buku dan konteks buku ilmiah tadilah yang menggunakan laras yang lebih bersifat akademik dan juga mempunyai aspek penulisan yang agak formal dan juga berstruktur. Ini ialah contoh-contoh buku yang dihasilkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi untuk bidang-bidang untuk buku umum ini kita ada pelbagai bidang lah. Iaitu bidang sains sosial, sebagaimana yang saya paparkan ni ada tema-tema tertentu yang boleh dilihat untuk kita hasilkan bahan-bahan penerbitan. Contohnya tema yang berkisar tentang mungkin sukan, undang-undang, pendidikan, seni bina. Dan kalau untuk bidang sains dan teknologi, antara tema-tema ini sebagai contoh sajalah saya berikan teknologi nuklear, pertanian, matematik, perubatan, dan jika kita lihat untuk buku bidang bahasa merangkumi tema syariah, usuluddin, pemikiran Islam, sejarah. Ini antara contoh-contoh. Ada bidang-bidang lain sememangnya DBP menerima sahaja judul-judul tersebut dan kita akan lihatlah judul yang diterima tu sesuai untuk bidang mana ataupun bahagian mana. Yang ini berkait dengan bahagian penerbitan buku umum. Kita ada juga penerbitan buku bahasa, iaitu buku yang berkisar tentang bidang bahasa lah. Jadi untuk buku bahasa ni kita kategorikan kepada 3. Kami terbitkan buku bahasa yang bersifat umum yang bersifat umum sebagai contoh panduan dan pedoman bahasa, bahasa untuk komunikasi, laras bahasa ataupun bahasa yang berkait dengan pembelajaran dan pengajaran ataupun tata bahasa, dan juga buku-buku seperti untuk buku peribahasa. Dan untuk rujukan, kami juga menerbitkan buku rujukan baik untuk sekolah
rendah. Kalau berkisar tentang bahasa, maksudnya bahagian buku bahasa yang akan menangani buku ini. Dan contoh-contoh penerbitan yang bersifat buku rujukan di bahagian buku bahasa adalah seperti buku glosari pelbagai bidang, kamus dan istilah. Kalau tadi kami ada jabatan yang menerbitkan ensiklopedia, kamus dan istilah, yang itu yang lebih khusus, tetapi untuk bahagian buku bahasa ini maksudnya kita ada lagi ya istilah-istilah, contohnya istilah ataupun dialek ya di negeri-negeri tertentu, misalnya kamus mungkin ada kamus mengikut masyarakat tertentu atau kaum tertentu. Jadi bahagian inilah yang akan menangani buku rujukan inilah. Dan juga kami juga menerbitkan buku ilmiah ya untuk pengajian tinggi, baik buku tentang linguistik tulen ataupun linguistik terapan sebagaimana yang tertera ini. Ini untuk bahagian buku bahasa. Dan juga untuk penerbitan buku sastra, kami juga menerbitkan buku sastra dalam dua, iaitu karya sastra moden ataupun tradisional dalam pelbagai jurnal bersifat umum dan juga ilmiah ya. Kami menerbitkan karya fiksyen, misalnya novel, cerpen, puisi dan drama, dan juga karya-karya yang bukan bersifat fiksyen yang meliputi kajian ya, sastra moden, sastra tradisional, termasuk jugalah ya sejarah berkaitan sastra, kajian teks ya, kajian lisan dan sebagainya. Jadi di Dewan Bahasa dan Pustaka kita memang banyak karya-karya fiksyen sebenarnya, dan beberapa judul buku Dewan Bahasa juga dipilih ya untuk diadaptasi ke bentuk drama, filem, dan sememangnya penerbit-penerbit ataupun yang terlibat dengan pihak filem ini memang mereka sentiasa inilah dengan kami ya, sebab jurnal yang kita terbitkan dari segi kualitinya mempunyai nilai yang begitu tinggi. Jadi inilah ruang-ruang yang ada dalam konteks penerbitan karya sastra tadi. Dan seterusnya juga kami juga menerbitkan buku kanak-kanak dan remaja. Dan untuk buku kanak remaja ini kita ada 4 kategori buku, iaitu buku bergambar, buku berilustrasi dan juga buku dalam format informatif yang memberikan untuk bahan-bahan yang bersifat informatif lah kepada kanak-kanak ya. Dan juga kami juga menerbitkan novel dan juga cerpen, dan juga antologi kumpulan kumpulan cerpen. Yang ini ditangani oleh bahagian buku kanak-kanak remaja di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi bagaimanakah untuk apakah spesifikasi untuk kita menerbitkan buku tadi, buku umum, buku bahasa, buku sastra dan juga buku kanak-kanak dan remaja. Jadi ini anggaran ya, jumlah halaman yang boleh jadikan panduan kepada hadirin sekalian lah yang berkaitan dengan karya-karya yang akan diterbitkan ataupun yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Yang ini dari segi manuskripnya, sebagaimana yang tertera, kita ada buku umum ya, kajian, sastra, novel, cerpen, drama, puisi, dan sebelah ni ialah anggaran jumlah halaman manuskrip. Maksudnya tuan-puan yang berminat boleh serahkan manuskrip yang ada ke bahagian-bahagian yang saya nyatakan tadi. Dan sebenarnya dalam proses penerbitan buku tadi, buku umum, buku sastra, buku kanak-kanak dan remaja, karya-karya ini biasanya kami terima karya yang tidak terancang. Tapi dalam konteks penerbitan terancang, Dewan Bahasa dan Pustaka juga akan orang kata melakukan perolehan judul dengan mengadakan bengkel-bengkel tertentu di pusat-pusat tertentu untuk memastikan bahan apa yang dirancang dari mungkin judulnya akan dapat diusahakan untuk diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Maksudnya bahagian tadi akan
mengadakan bengkel masing-masing lah di tempat-tempat tertentu untuk membina bahan-bahan yang berbentuk terancang. Seterusnya adalah berkaitan dengan okey, sebelum itu saya terangkan sedikit dari segi proses penerbitan karya tadi, penerbitan buku. Kami dari segi proses penerbitan buku, sekiranya ada dalam kalangan penulis yang mungkin belum menghasilkan bahan tetapi ada cadangan-cadangan tertentu, maksudnya penulis boleh mengemukakan, kita panggil kertas cadangan judul, kertas cadangan judul kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam kertas cadangan judul itu, perkara yang perlu dinyatakan adalah berkaitan dengan pernyataan konsep buku yang ingin dicadang kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dan perihal buku, dan perlu dimasukkan ke hal nulis dan juga saingan dan pasaran berkaitan cadangan judul yang dicadangkan, dan juga berkaitan dengan cadangan ataupun penjadualan manuskrip tu, maksudnya berapa lama tempoh untuk penyiapan manuskrip itu dan tempoh untuk diterbitkan, dan juga jadual kandungan, mungkin ada bab tertentu, bab pertama, kedua, ketiga, empat dan seterusnya, dan juga perlu dimasukkan sinopsis bab yang dicadangkan tersebut, dan juga mungkin satu ataupun dua contoh bab yang dihasilkan. Yang tu kita panggil kertas cadangan judul. Maksudnya penulis belum membina manuskrip yang lengkap untuk diserahkan kepada Dewan. Jadi kertas cadangan judul ini akan kami, pihak bahagian ini akan membawanya ke jawatan kuasa kualiti bahagian. Setiap bahagian tadi ada jawatan kuasa kualiti bahagian yang melihat dari segi cadangan kertas cadangan judul itulah, dan setelah melihat kertas cadangan judul tersebut, bahagian boleh memohon untuk penulis jika sesuai melengkapkan bahan dan bahan manuskrip tadi, dan kami bahagian berkenaan akan melakukan penilaian secara dalaman ataupun sekiranya perlu bahan tersebut akan dinilai oleh panel penilai luar daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan dalam proses tersebut, setelah menerima cadangan dari panel tadi, manuskrip itu perlu mungkin ada pembaikan yang perlu dilakukan oleh penulis. Penulis akan menambah baik manuskrip tadi, dan sebelum manuskrip tersebut dibawa ke penilaian jawatan kuasa editorial. Jadi untuk manuskrip yang dihasilkan tadi, manuskrip tersebut perlulah selain daripada teks, perlu juga dilengkapkan dengan contoh kalau perlu ada gambar ataupun untuk buku kanak-kanak biasanya ada ilustrasi lah. Sekiranya buku umum tadi, penulis perlu melengkapkan bahan sama ada gambar dalam manuskrip tersebut. Buku kanak-kanak kita ada dua kaedah, iaitu sekiranya buku itu ada ilustrasi, penulis juga boleh menulis skrip dan ada pihak yang melukis ilustrasi tersebut, dan pelukis itu kita akan letakkan sebagai inilah pada kulit buku. Dan ada juga kaedah yang Dewan Bahasa dan Pustaka menerima manuskrip tetapi penulis tidak berupaya untuk menghasilkan orang kata ilustrasi tadi. Jadi kaedah yang kami laksanakan, maksudnya penulis perlu menyatakan brief keterangan ilustrasi di dalam manuskrip itu, dan manuskrip itu sekiranya diserahkan untuk kerja reka letak nanti, kami akan melantik ilustrator lah untuk melukis ilustrasi tadi. Tapi dalam konteks ini dari segi royaltinya kita akan lihatlah
perlu ditolak dari segi kerja-kerja ilustrasi yang dilaksanakan mungkin oleh syarikat ataupun individu dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tadi. Jadi berbalik kepada matrix tadi, setelah lengkap akan diajukan dalam jawatan kuasa editorial dan di situlah kita akan dapat keputusan sama ada manuskrip itu diterima untuk diterbitkan, ditolak ataupun ditangguhkan. Mungkin ada penambahbaikan ataupun ada cadangan dari aspek kandungan perlu ditambah baik ataupun dari sudut judul yang perlu ditambah baik ya. Jadi peringkat jawatan kuasa editorial. Jadi setelah diluluskan oleh jawatan kuasa editorial, tempoh penerbitan buku di Dewan Bahasa ni kami telah tambah banyak. Kalau sebelum ni dari peringkat diluluskan oleh jawatan kuasa editorial mengambil tempoh 9 bulan dan kini kami tambah baik untuk mempercepatkan proses penerbitan tadi pada 6 bulan. Jadi selepas jawatan kuasa editorial, kami akan bahan tersebut akan disunting oleh editor Dewan Bahasa dan Pustaka sebelum diserahkan ke bahagian pengeluaran dan penyelesaian penerbitan untuk dibuat reka bentuk buku tersebut, sama ada dibuat secara dalaman. Kalau dalaman kami sebenarnya ada beberapa pereka bentuk dan illustrator, tetapi kebanyakan buku Dewan Bahasa ni kita komisikan kepada pihak luar melalui sebut harga yang dikendalikan oleh bahagian keuangan dan bekalan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan dalam tempoh, kita ada tempoh-tempoh tertentulah untuk pastikan buku tadi dapat diterbitkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Jadi kita ada tempoh tertentu dari segi reka letak dan penyemakan proof. Lazimnya kami akan tetapkan 2 kali untuk penyemakan proof sahaja sebelum bahan tersebut dicetak dicetak oleh pihak pencetak yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang tu saya nyatakan sedikit berkaitan dengan proses kerja penerbitan buku. Tetapi dalam proses reka bentuk tadi, kami ada bahagian harta intelek yang akan menguruskan dari segi penyediaan perjanjian lesen penerbitan dengan penulis tadi. Dan untuk sebagai galakan, Dewan Bahasa akan memberikan royalty kepada penulis sebagai satu bentuk galakan dalam berkarya, dan royalty yang ditetapkan itu berbeza-beza mengikut kategori buku. Contohnya buku pengajian tinggi, buku kanak-kanak, buku remaja, dewasa, buku sastrawan negara. Kita ada kategori dan juga peratusan kadar yang ditetapkan oleh Dewan Bahasa, dan kami juga ada menangani buku contohnya pemenang anugerah antarabangsa, buku pemenang anugerah Sea Pride Award, pemenang anugerah kebangsaan, dan juga terdapat juga buku terjemahan yang turut dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan selain itu kami juga menangani buku derivatif. Jadi berdasarkan kategori-kategori tadi, termasuklah juga penerbitan buku sekolah, kami ada kadar royalty, dan untuk penerbitan buku sekolah kami memberikan honorarium kepada penulis. Dan untuk makluman, selain daripada buku tadi, buku bahasa sastra. Minta maaf, Dr. Rosmani, boleh tak slideshow buat dalam bentuk slideshow, besarkan lagi slide-nya? Okey, untuk penerbitan buku sekolah pada tahun ini, Dewan Bahasa dan Pustaka juga menangani penerbitan buku sekolah lah, iaitu buku sekolah rendah. Kita ada kurikulum standard sekolah rendah dan juga
penerbitan buku standard kurikulum yang untuk pendidikan khas. Dan kami dimaklumkan untuk tahun depan berkemungkinan ya buku sekolah ini tidak ditangani dan mungkin ada bentuk-bentuk lain yang akan dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi untuk penerbitan buku sekolah ini hak ciptanya adalah KPM ya. Dan kebiasaannya penerbitan buku sekolah penulis akan menulis ya berdasarkan kurikulum standard yang ditetapkan oleh kementerian iaitu daripada bahagian pembangunan kurikulum. Dan kaedah yang biasanya dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam konteks penerbitan buku sekolah ni, kami mengadakan melalui kaedah bengkel penataran. Ada beberapa kaedah yang dilaksanakan dan sebelum tahun-tahun sebelum tu kami melaksanakan melalui kaedah pertandingan bab contoh. Jadi untuk penerbitan buku sekolah ni kelazimannya Dewan Bahasa akan buat satu iklan lah. Iklan mewar-warkan kepada penulis ya, sebab penulis dalam kalangan guru lah, guru dan juga ada juga ya dalam kalangan pensyarah universiti yang terlibat dalam penulisan buku sekolah inilah. Jadi melalui bengkel, misalnya melalui bengkel penataran, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka akan memberikan taklimat kepada calon-calon penulis yang berminat untuk menulis dengan Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Jadi kami akan mengadakan bengkel, memberikan taklimat dan juga pada dalam bengkel tersebut juga kami akan mengadakan maksudnya penulis akan perlu menyediakan bab contoh pada waktu-waktu tertentu berdasarkan contoh dokumen standard yang diberikan oleh kami lah. Mungkin 1 atau 2 unit sebagai contoh untuk penulis hasilkan bahan contoh pada waktu tersebut semasa bengkel maksud saya. Jadi sebelum ini kaedah kami laksanakan juga melalui kaedah bab contoh. Contohnya kita tidak buat melalui bengkel. Tapi penulis ini kami akan berikan contoh dokumen standard tadi dan penulis masing-masing akan menulis ya. Akan menulis dan menyerahkan kepada kami bahan tersebut dan pihak kami akan melantik panel luar untuk menilai bahan berkenaan dan daripada hasil-hasil penulis yang terbaik itu dipilih dan digabungkan menjadi satu kumpulan untuk menghasilkan satu-satu judul untuk penerbitan buku sekolah. Itu antara kaedah yang dilaksanakan. Jadi untuk perbengkelan tadi juga kita buat secara individu lah. Buat secara individu dan kita akan gabungkan penulis berkenaan mengikut yang penulis yang menang, yang kita anggap yang terbaik lah, yang dipilih berdasarkan bengkel itu juga. Dan pernah suatu ketika dahulu antara lain yang kami praktikkan ialah pertandingan secara berkumpulan. Pernah juga ya kami laksanakan. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah ni sebenarnya ada kebaikan dan keburukannya lah ya dalam usaha menghasilkan bahan penerbitan buku sekolah. Jadi untuk penerbitan buku sekolah ini juga kita akan adakan peringkat-peringkat perbengkelan tertentu yang diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga ada juga bengkel yang libatkan maksudnya penulis perlu menghadiri bengkel misalnya dengan pihak Kementerian Pendidikan untuk kita pastikan buku yang dihasilkan ini lebih bermutu dan terjamin dari segi kualitinya. Jadi ada kekerapan bengkelnya, kita ada lazimnya peringkat proof muka surat ada beberapa kali dan juga untuk naskah sedia kamera iaitu peringkat yang perlu dihadiri oleh penulis dan juga peringkat seterusnya selepas naskah sedia kamera ialah peringkat naskah cetak ya. Maksudnya
yang naskah cetak itu merupakan orang kata sebelum kita cetak naskah sebenar, iaitu kita panggil naskah edar. Itu antara proses-proses yang berkaitan dengan penerbitan buku sekolah. Jadi untuk penerbitan buku sekolah memang jadualnya pun bergantung kepada pihak Kementerian Pendidikan, dan kita mesti akur dengan jadual tersebut untuk memastikan buku teks dapat diterbitkan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya pergi ke seterusnya berkaitan dengan penerbitan bahan multimedia yang dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk makluman hadirin sekalian, Dewan Bahasa dan Pustaka selain menerbitkan buku, kita juga menerbitkan buku dalam bentuk digital. Sebagai contoh daripada buku yang tadi kita tangani, kami menerbitkannya dalam format PDF dan juga EPUB. Dalam usaha penerbitan EPUB, saya kira penerbit lain juga ada menjalankan penerbitan buku dalam format ini, dan kami menggunakan dua kaedah lah. Satu, kami komisikan kepada penerbit luar untuk EPUB, dan buku kami banyak berada di portal eCentral, dan pada tahun ini Dewan Bahasa dan Pustaka telah berjaya membangunkan penerbitan digital di bawah satu bumbung yang mengumpulkan bahan-bahan penerbitan di bawah platform jendela-dbp.my, dan kami dalam kalangan editor perlu melakukan perubahan dari segi gaya kerja lah. Kalau ini kami menangani penerbitan bahan-bahan bercetak, jadi pada tahun ini editor kami perlu melakukan perubahan cara kerja tadi untuk menghasilkan buku dalam format EPUB. Untuk buku dalam format EPUB ni ada dua jenis, iaitu yang bersifat statik dan juga yang dalam format bentuk statik tadi, reka bentuk tetap. Yang kedua dalam format refillable ataupun reka bentuk boleh ubah. Jadi editor-editor kami orang kata masih sekarang ni telah berjaya menghasilkan buku dalam bentuk ini, dan akan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa untuk memastikan buku yang ditangani itu diterbit juga dalam bentuk digital. Yang ni dari segi buku, yang tadi dari bentuk bercetak. Jadi untuk seterusnya penerbitan yang turut kami tangani adalah aplikasi bahagian multimedia mengendalikan penerbitan buku dalam format dalam bentuk aplikasi. Yang ini kami komisikan kepada penerbit lah. Contohnya kita ada dalam bentuk buku cerita rakyat. Ni contoh-contoh yang kami telah terbit, dan Hikayat Gol Wakawali ni akan kami terbit dalam tempoh terdekat lah. Dan juga bentuk buku dalam format informatif juga kami terbitkan dalam bentuk aplikasi. Dan pada masa yang sama kami juga menerbitkan buku audio. Yang ni kami cuba usahakan untuk terbitkan sendiri buku audio. Tahun ni ada beberapa judul lah baru kami terbitkan. Dan selain itu kami ada di bahagian multimedia menangani untuk penerbitan video-video dalam bentuk dokumentari dan juga bentuk-bentuk lain untuk kami terbitkan menerusi. Kami pelantar jendela DBP tadi, selain kita menerbitkan buku, kita juga menerbitkan berita, artikel, dan juga ada rancangan TV dan juga radio perseriman. Jadi bentuk-bentuk video ini kami akan terbitkan menerusi platform itu jendela DBP. Yang ini dari segi multimedia. Dan pada masa yang akan datang dalam perancangan kami akan menerbitkan
bentuk mungkin video animasi, permainan yang tu ada dalam perancangan kami lah. Kiranya ada ya dalam kalangan kita di sini yang berminat untuk menerbitkan bahan-bahan bentuk multimedia ini, kami sangat alu-alukan dan boleh kita bekerjasama dalam penghasilannya ya. Dan untuk penerbitan ini juga boleh dicadangkan, misalnya kalau ada cadangan boleh juga utarakan dalam bentuk papan cerita misalnya, ataupun mungkin dari segi idea, ataupun kalau belum ada lagi boleh dibincangkanlah dengan bahagian multimedia di Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik. Seterusnya saya kepada penerbitan berkala ya. Untuk penerbitan berkala, kami menangani penerbitan jurnal di Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Itu kami laksanakan jurnal bercetak, iaitu jurnal bahasa yang diterbitkan secara dui tahunan. 4 jurnal ni kami terbitkan secara dui tahunan, iaitu jurnal bahasa Jun dan Disember setiap tahun. Dan juga Melayu, jurnal antarabangsa dunia Melayu yang diterbitkan pada Januari dan juga Julai, dan juga jurnal kanun ya, undang-undang Malaysia yang diterbitkan Januari dan Julai, dan juga Malay Literature untuk Jun dan juga Disember. Jadi untuk keempat jurnal ini akan terbitkan melalui secara digital juga melalui Open Journal System OJS, sebagaimana yang dilaksanakan saya kira universiti maklum perkara ni. Dan kami ini sekarang ni telah diindeks untuk MySite dan juga Journal. Okey, ni ialah jurnal bahasa tadi. Jurnal bahasa yang ni lah yang berkait dengan jurnal bahasa. Sekiranya ya hasil persidangan ini kalau ada ya, saya kira untuk yang media ini lebih kepada ni lah, jurnal antarabangsa dunia Melayu boleh dicadangkan untuk diserahkan ke kami untuk dilihat dan dinilai lah kalau ada kertas yang sesuai untuk kami terbitkan. Yang ni aspek-aspek untuk jurnal antarabangsa dunia Melayu, tamadun, budaya, pemikiran, kesenian, kearifan, teknologi, sejarah, ekonomi, dan juga bidang-bidang sains sosial ya, termasuklah media dan komunikasi. Yang ni ialah pautan kepada jurnal kami lah yang secara digital. Okey, seterusnya jurnal kanun juga kami tangani. Untuk jurnal kanun ni ialah jurnal yang paling jurnal pertama yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ya pada 1988. Jurnal kanun jurnal Malay Literature pada tahun 1988. Jurnal kanun kami terbitkan sekitar 1989 dan disusuli dengan dua jurnal tadi, iaitu jurnal bahasa pada tahun 2001 dan juga jurnal Melayu pada tahun 2003. Jadi kami sangat malu-alukan ya ialah pelajar, terutamanya pelajar dan juga para pensyarah ya. Kalau berminat silalah hantar kepada kami ya untuk kita lihat untuk menerbitkan jurnal-jurnal ini. Ini Malay Literature, dan jurnal ini boleh ditulis ya sama ada dalam bentuk dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dua-dua kami terima. Baik. Jurnal ini kami menggunakan bagaimana penerbit lain menggunakan gaya APA yang bersifat antarabangsa lah. Dan kami berusaha untuk membawa jurnal-jurnal ini untuk diindeks oleh Directory of Open Access Journal ataupun DOAJ. Yang ni kami tengah lah untuk ke tahap lebih baik untuk diindeks ke tahap pengindeks bawah daripada Scopus yang bertaraf antarabangsa. Okey, baik. Seterusnya saya terangkan sedikit tentang penerbitan majalah. Untuk penerbitan majalah ini dikendalikan oleh bahagian saya lah, bahagian majalah. Kami ada 11 majalah yang kami tangani, iaitu Dewan Masyarakat, Dewan Bahasa, Dewan Sastra,
Dewan Ekonomi, Dewan Budaya, Dewan Pelajar, Dewan Siswa, Dewan Tamadun Islam, Dewan Kosmik, Pelita Bahasa dan Tunas Cipta. Saya kira melalui majalah ini kami buka ruang ya kepada hadirin hadirat sekalian lah untuk menulis, kerana biasanya melalui majalah lah ya kita bermulanya menulis artikel-artikel ini sebelum kita menulis buku ya ke arah orang kata lebih memerlukan penulisan yang lebih mantap. Jadi ada juga dalam kalangan penulis ini apabila mereka menulis artikel di majalah, mereka kumpulkan artikel tersebut untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Itu salah satu kaedah yang boleh dilaksanakan sekiranya ada dalam kalangan penulis yang banyak menulis ya dari segi artikel ataupun karya-karya kreatif seperti cerpen ya, cerpen ataupun puisi boleh dikumpulkan untuk jadi buku. Jadi untuk ruangan dalam majalah terbitan di BP kita ada cerpen dan puisi. Jadi untuk cerpen dan puisi ni sebenarnya tak banyak yang kebanyakan majalah ni adalah kecuali Dewan Masyarakat ya, kita tak terbitkan cerpen, dan Dewan Ekonomi pun tiada, dan puisi dalam Dewan Ekonomi dan Dewan Kosmik pun tiada. Jadi ni dari segi karya kreatif, dan untuk artikel tu semualah dari majalah, dan ni antara kandungan ya untuk majalah Dewan Bahasa, yang ni ruangan-ruangan yang ada lah, dan mungkin ada perubahan ya untuk tahun 2022 yang sedang kami tangani ini. Kami akan lihatlah dari semasa ke semasa dari segi ruangan-ruangan yang ada untuk kami tambah baik ataupun kami ada cadangan baru dari segi ruangan. Yang ni Dewan Bahasa, yang ni untuk Pelita Bahasa. Untuk Pelita Bahasa ni majalah ini lebih tertumpu untuk membantu guru-guru ya dalam aspek hal-hal berkaitan dengan bahasa. Dan guru-guru banyak menggunakan majalah Pelita Bahasa lah sebagai rujukan mereka. Dan ni ialah ruangan yang ada dalam majalah Pelita Bahasa. Seterusnya ialah majalah Dewan Sastra. Kami ada terbitkan ya karya-karya kreatif dan juga karya-karya bukan kreatif. Ini contoh-contoh lah. Dan kita ada kolumnis tertentu untuk Dewan Sastra. Dan seterusnya ialah untuk Dewan Masyarakat. Ini ruangan-ruangan yang ada dalam Dewan Masyarakat yang kami terbitkan. Seterusnya ialah Dewan Budaya. Ini kandungan yang ada lah dalam Dewan Budaya. Okey, seterusnya ialah Dewan Ekonomi. Saya hanya paparkan sebab masa pun agak terhad. Ini ruangan-ruangan yang ada dalam Dewan Ekonomi. Dan Dewan Ekonomi ni kami ada sentiasa mewawancara ya tokoh-tokoh korporat yang dikenal pasti dari untuk satu keluaran dan keluaran yang lain. Sentiasa ada tokoh korporat yang kami tampilkan untuk Dewan Ekonomi ini. Dan seterusnya ialah Dewan Kosmik. Dewan Kosmik kami juga melalui majalah ini kita bekerjasama juga dengan agensi tertentu. Ini contohnya FRIM. FRIM menghantar bahan kepada kami setiap bulan dalam majalah inilah. Ini bentuk kerjasama yang kami jalankan. Dan kami sentiasa merujuk FRIM lah dari segi kandungan, dari segi paparan bahan yang ada dalam yang sesuai diterbitkan dalam majalah ini. Di penulis-penulis lain yang menyerahkan artikel kepada kami untuk diterbitkan. Dan juga kita ada ruangan lensa alam. Ini visual-visual yang menarik ya. Kita turut paparkan dalam majalah ini dengan sedikit teks penerang berkaitan dengan visual tersebut. Itu salah satu contoh bahan yang dalam Dewan Kosmik. Seterusnya adalah Dewan Tamadun Islam. Ini ialah ruangan-ruangan yang ada. Saya kira banyak ya ruang sebenarnya kepada
penulis-penulis yang berminat untuk menerbitkan karya dengan kami. Dan seterusnya ialah tunas cipta. Ni untuk pengkarya muda yang berminat untuk menulis dalam konteks sastra, yang sama ada untuk artikel ataupun cerpen, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengkaryaan yang boleh kami muatkan dalam ni lah. Seterusnya Dewan Pelajar. Dewan Pelajar dan Dewan Siswa, memang Dewan Bahasa dan Pustaka mendapatnya tempahan daripada pihak dan juga agensi-agensi tertentu, dan juga ada juga dari negara tertentu, contohnya Brunei, Singapura yang melanggan dengan kami lah, untuk terutamanya Dewan Siswa lah. Dan ibu bapa memang banyak menempah Dewan Pelajar, sebab itulah kami masih bertahan dalam konteks penerbitan majalah. Saya kira penerbit lain ni kebanyakannya tidak lagi menerbitkan majalah, tetapi kami masihlah menerbitkan atas kita kira obligasi sosial juga. Kerana apa dua majalah Dewan Bahasa Pustaka boleh diakses, kita ada digital secara diakses secara percuma lah oleh masyarakat yang berminat untuk membaca majalah tersebut. Dan seterusnya ialah ni Dewan Siswa, ni ruangan yang ada dalam majalah Dewan Siswa. Kebanyakannya untuk Dewan Pelajar dan Dewan Siswa ini, selain penulis yang kita lantik, ada juga karya-karya para pelajar lah yang dimuatkan dalam dua majalah ini. Okey. Yang seterusnya saya nyatakan ini ialah penerbitan Soho Kini. Penerbitan Soho Kini ini kami terbitkan menerusi jendela DBP. Saya terangkan sedikit. Nanti saya akan paparkan laman tersebut untuk makluman tuan-puan. Jadi jendela DBP ni dibangunkan oleh DBP dan siap dibangunkan pada tahun ini, tetapi jumlah masyarakat yang kata akses jendela DBP ni sudah mencecah 400,000 lebih lah. Sebab apa, kita telah memusatkan yang ni transformasi digital yang dilaksanakan oleh DBP lah, untuk memusatkan karya-karya penerbitan di bawah satu bumbung, termasuk juga untuk pemasaran buku-buku yang digital dan juga buku-buku bercetak dan buku-buku lain lah, bentuk audio, apps dan sebagainya di bawah satu bumbung. Jadi untuk penerbitan Soho Kini, saya memang mengalu-alukan terutamanya penulis-penulis yang berminat untuk menulis. Kalau tadi kita ada bahan bercetak, yang ni kita terbit kandungan baru yang berlainan daripada majalah bercetak tadi. Jadi kita akan muatkan menerusi Soho Kini ini. Kita ada ruangan iaitu berita dan juga artikel, Selain editor di bahagian majalah yang akan menulis berita di laman tadi, kita juga ada menerima maksudnya wartawan ataupun pihak-pihak luar yang berminat untuk menulis berita dengan kami. Kami akan bayarlah, ada sedikit bayaran galakan lah kita bagi untuk penulis tadi, dan juga penulis artikel. Artikel yang dimuatkan dalam pelantar jendela DBP ini. Kita ada jumlah lah. Kalau berita tu kami bayar sekitar dalam RM50 macam itulah buat masa ni. Untuk artikel tu kita akan lihat bahan tu antara RM100 ke RM200. Yang tu satu bentuk galakan kepada penulis-penulis yang ingin menulis dengan kami. Okey, baik. Jadi untuk Soho Kini tadi kita ada e-majalah. E-majalah yang akan terlibat secara langsung. Kalau kita lihat nama-nama tadi sama dengan majalah bercetak. Tetapi yang ni ada 8 sahaja, dan Dewan Pelajar kita tidak ada. Dewan Pelajar tidak terlibat. Dewan Siswa pun tiada. Dan juga pelita bahasa tadi. Pelita bahasa tu kami kita gabungkan ni lah untuk Dewan Bahasa.
Jadi 4 majalah ini adalah dalam bentuk kandungan baharu yang kita terbitkan menerusi jendela DBP tadi. Jadi saya nyatakan ini ruangan untuk majalah Dewan Bahasa. Kita ada berita. Berita ni sebenarnya berita bersifat semasa. Kalau kata ada program tertentu yang diadakan ya, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan mungkin pengkaryaan ataupun isu-isu semasa, kami sebenarnya mengalu-alukan agensi ataupun pihak universiti, kalau ada berita yang sesuai boleh diserahkan kepada kami untuk disiarkan. Untuk makluman tuan-puan, kami telah bekerjasama dalam konteks penerbitan berita ini dengan beberapa agensi tertentu, misalnya Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami menerbitkan dan editor kami juga telah turun padang ya, membuat liputan berita berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan lah, yang kita terbitkan melalui Dewan Masyarakat. Jadi untuk Dewan Bahasa ni, isu-isu yang berkaitan dengan bahasa boleh diterbitkan mengikut kesesuaian bidang inilah. Kita ada berita yang ni bicara bahasa, ada cemerlang bahasa, bijak bahasa, Tanya Munshi, Cetusan Minda. Ini artikel, dan untuk Tanya Munshi tu ialah kandungan berbentuk, kita berbentuk video yang memaparkan soal jawab tentang permasalahan bahasa Melayu secara ringkas. Dan soalan dan jawapan. Ni tuan-tuan boleh tengok nantilah. Ni ialah Dewan Sastra, kita ada berita, maksudnya setiap majalah tadi memang ada berita masing-masing, dan ni ruangan yang ada pada Dewan Sastra tadi, iaitu berburu di padang data, kicau sastra di perbatasan, reaksi, refleksi, wawancara dan juga coretan puisi. Untuk coretan puisi ni, pengkarya boleh hantar puisi dan kami akan terbitkan, dan ada juga dalam kalangan pengkarya ni, mereka menghantar video untuk kami siarkan. Yang tu pilihanlah, kami tidak memohon mereka untuk ni, tapi kalau ada yang orang kata berhasrat untuk rakam video puisi masing-masing, kami sangat mengalu-alukannya. Terbitkan menerusi ruangan inilah. Tapi perlu dipastikan bahawa puisi ada setengah ya, mereka memuatkan muzik muzik latar. Jadi pastikan dari segi hak cipta, benda-benda tu perlu orang kata bebas dari segi hak cipta lah. Kita nak pastikan bahan yang diterbitkan ialah bahan karya asal dan juga yang tidak menimbulkan isu-isu yang berkaitan dengan hak cipta tadi. Seterusnya ialah Dewan Masyarakat. Ini Dewan Masyarakat. Kita ada berita tadi, berita yang berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Kita ada ruangan lingkungan minda, nasional pendidikan, soalnya apa. Yang ni ruangan-ruangan yang ada menerusi majalah digital ni. Jadi ini ialah Dewan Budaya, ada berita, ada anjung visual. Kita ada juga ruangan yang berkaitan dengan lukisan ya. Sebab ini ialah Dewan Budaya. Selain dari teks, kita nak juga bahan-bahan yang berbentuk visual tadi. Ni antara ruangan yang ada lah. Seterusnya ialah Dewan Ekonomi. Kita ada berita, ada ruangan wawancara, ekonomi dalam negeri, ekonomi politik, kolumnis, pengguna, pengurusan dan strategi, dan juga sosioekonomi. Sebenarnya banyak ruangan-ruangan yang ada lah. Seterusnya Dewan Kosmik. Dewan Kosmik juga kita ada berkaitan dengan alam sekitar, fenomena, fizik, flora, fauna, kosmos. Yang inilah antara bidang-bidang yang kita tampilkan menerusi majalah digital ini. Seterusnya untuk Dewan Tamadun Islam, berita, fikrah, menah, ruangan tasawuf, dan mungkin kita akan tambah lagi lah. Kami akan melihat dari semasa ke semasa berkaitan dengan ruangan ini. Seterusnya ialah Tunas Cipta. Kami ada berita. BOM ni sebenarnya borak orang muda. Yang ni kami belum lagi buat. Ini mungkin akan datang. Dan setakat yang ada sekarang ialah merencana karya
Seri Pusaka, Aksara Puisi, Ilham Kreatif. Ini antara ruangan-ruangan yang ada dalam majalah digital ni lah. Dan yang majalah Tunas Cipta juga ada memaparkan tentang video-video tertentu lah. Contohnya puisi tradisional, kami ada muatkan menerusi majalah digital Tunas Cipta. Dan juga yang tu dari segi 8 majalah tadi, saya terangkan sedikit berkaitan dengan spesifikasi untuk penulisan artikel dan juga karya kreatif tadi. Ni sedikit panduan penulisan dari segi maklumat yang perlu disediakan oleh penulis berkaitan dengan penulisan tadi ya. Ni ialah dari segi spesifikasi dia, dari segi jumlah dari segi muka type text yang perlu, dari segi space, font, bahan-bahan ya, foto, jadual dan sebagainya lah. Okey, jadi untuk berita ni, berita kita perlu bersifat semasa lah. Katakanlah majlis itu berlaku pada hari ini, memang sebaik-baiknya bahan itu terus ditulis dan diserahkan kepada kami untuk disegerakan penerbitannya. Paling tidak pun mungkin dalam, kalau lewat pun dalam sehari macam itulah. Tapi biasanya sebaik-baiknya pada hari kejadian lah, sebab tu kita panggil bahan itu bersifat semasa. Yang tu kami harap begitulah ya. Dan untuk bilakah berita tu perlu diserah, maksudnya kita dah tahu program itu akan diadakan, lazimnya kita dah dapat dah sedikit maklumat. Jadi penulis boleh rancanglah untuk menulis ya apa maklumat-maklumat program tu, dan mungkin kalau ada perubahan pun mungkin sedikit saja. Dan juga gambar, kami perlukan gambar program tertentu untuk penyiaran berita tadi. Tapi untuk penulisan berita ni, sebaik-baiknya kalau pihak tuan-puan bahas untuk penulisan berita, boleh maklum kepada kami awal lah, supaya tidak berlaku pertindanan pihak yang menulis ya berita yang sama. Itu dari aspek berita. Tapi dari aspek artikel tiada masalah lah ya, masing-masing ada artikel masing-masing untuk ditulis. Jadi penulis artikel sebenarnya terbuka kepada sesiapa sahajalah ya, baik mereka yang ada pengikut ke tak ada pengikut. Tapi kalau ada pengikut tu lagi baiklah untuk kami. Tapi kami Dewan Bahasa dan Pustaka bukan sahaja bertumpu kepada penulis yang dikenali, tetapi penulis yang mempunyai bidang-bidang tertentu yang perlu kami cungkil. Contohnya bidang sains dan teknologi itu, kami sangat mengharapkan ya penulisan itu untuk kami perbanyakkan lagi menerusi ruang-ruang yang ada ini. Ini contohlah. Ni karya kreatif tadi saya dah nyatakan. Dan drama juga kami boleh terbitkan mungkin secara orang kata bersiri. Ni salah satu contohlah selain cerpen dan juga puisi tadi. Dari segi spesifikasi untuk penulisan artikel, kalau untuk bercetak tu sekitar dalam 1,300 hingga 1,500 patah perkataan. Untuk majalah digital tadi sekitar 800 hingga 1,000 patah perkataan. Dan untuk puisi sekitar 1 atau 2 halaman. Dan untuk cerpen ataupun novel sekitar 800 hingga 1,000 patah perkataan. Yang ini untuk penulisan berita dan juga artikel. Okey, baik. Okey, mengapa berita ataupun artikel ditolak? Antara yang inilah kita lihat dari segi temanya, dari segi aspek bahasanya, kan maklumat penulis tidak lengkap. Yang penting maklumat penulis perlu lengkap sebab kita membuat bayaran kepada penulis, baik menulis dalam majalah bercetak ataupun majalah digital tadi. Dan pastikan perkara yang paling penting ialah bahan yang ditulis tu ialah bahan asal
sekiranya didapati bahan itu penulis akan disecara hitamkan daripada menerbit karya-karya mereka dengan pihak kami lah. Okey. Baik. Okey, saya akan tunjukkan jendela DBP untuk makluman tuan-puan. Okey, baik. Ini ialah jendela Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau tuan-puan lihat di jendela DBP ni, ini ialah ni ruang utama, ni Soho Kini. Kenapa kita nyatakan Soho Kini tu? Kita tempatkan satu bahan-bahan yang mendapat kenaan yang tinggi daripada ayah, kita akan kumpulkan di sini. Yang ni ialah ruangan majalah ni, ialah majalah yang 8 majalah yang saya nyatakan tadilah. Ni Dewan Bahasa. Dia ada ruangan tertentu lah. Ruangan tertentu ada berita terkini, ada artikel terkini yang kami paparkan, ada artikel tersohor, ni ruangan-ruangan yang saya nyatakan tadi, tanya Munshi, yang ni berbentuk interaktif lah. Yang ni kita ada dalam bentuk video. Ni lah. Ni contohnya. Ni contoh je lah. Boleh tengok sendirilah nanti ya. Ni contoh. Okey, selain itu majalah kita adalah contoh saya tunjuk untuk Dewan Sastera. Ni antara 8 majalah ni, Dewan Sastera sebenarnya mencapai tahap yang tinggi sebab pantai ini kita ada Google Analytics ya, yang kami boleh akses dari segi siapa pengguna, negara mana, dari segi profil, maksudnya jantina, kami dapat maklumat-maklumat itulah. Dan untuk sastra ni antara majalah yang mendapat ni yang tertinggi lah antara majalah-majalah lain. Dan untuk coretan puisi tadi, okey. Ni contoh lah. Contoh kami ada buat ni pengurusi lembaga kami tadi, pengurusi lembaga pengelola kami, kita ada ni lah tag puisi dan juga video. Video ni lah, kalau ada yang berminat untuk buat video ni kami alu-alukan lah untuk dimuat naik di sini. Bahasa. Ni contoh. Dan untuk makluman selain ni, ini ialah ruangan Ujana. Ujana ini ialah untuk memasarkan buku-buku kami lah. Ada bentuk majalah bercetak dan juga buku. Kalau untuk pembelian buku buku bercetak, kami akan ni kepada DBP Niaga lah. Tapi untuk majalah digital, contohnya yang ni dalam format PDF, ni yang terbaru, yang cetak belum ada. Kalau tak ada format cetak ni maksudnya belum ada lagi lah. Yang ni untuk keluaran Disember, tapi kami dah siap dah. Dah siap, dan kami untuk yang digital ni dah boleh baca. Yang ni sebenarnya percuma, tuan-puan boleh dapatkanlah untuk ni. Klik kat sini untuk membaca bahan ini. Ni untuk Ujana, kita ada tadi buku. Ni buku. Ni buku ni lah. Buku yang kita ni lah. Ada pelbagai ni lah, buku kanak, ada pelbagai ni lah, buku bahasa, buku sastra dan sebagainya. Dan seterusnya kami ada TV. Ni TV Penseriman ya. TV Penseriman kami buat secara langsung, kami pusatkan kat sini lah. Ni yang telah rancangan-rancangan yang telah disiarkan. Ni TV. Ni yang tersohor lah. Yang tersohor. Dan untuk radio pun kami, ni radio. Ni radio adalah rancangan-rancangan tertentu pun kami kumpulkan setempat di bawah satu bumbung ini. Dan juga akhir sekali ialah ke bahasa ni ialah berkaitan dengan
Dewan Bahasa kan kita adalah perkataan-perkataan, istilah-istilah tertentu untuk makluman pelayar. Jadi saya kira itu sahajalah untuk ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan. Yang mana saya boleh jawab, saya cuba jawablah. Dan itu sahajalah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Rosmani. Ya, saya rasa sangat teruja ya, begitu banyak sebenarnya peluang penerbitan dekat DBP ni. Dan saya nak mengucapkan tahniah lah kepada DBP ya. So maknanya ada banyak platform ya yang disediakan oleh pihak DBP untuk kita mengambil peluang ya, menerbitkan bermacam-macam genre sebenarnya ya. Ya, saya ya itu apa nama sangat apalah ya, sangat apa ni mengikut perubahan semasa ya. Baiklah, saya buka kepada para peserta ya, ataupun khalayak untuk bertanyakan soalan sekiranya ada kepada Dr. Rosmani. Silakan. Okey, sementara menunggu soalan, saya bacakan soalan dekat chat box dulu ya, daripada Prof. Madya Dr. Jamaluddin Aziz. So dia kata ya, dia bertanya, apa yang dimaksudkan puisi remaja? Adakah ia merujuk kepada tema atau penulis itu sendiri? Baik. Terima kasih Encik Jamaluddin. Untuk makluman, puisi remaja itu ialah puisi yang dihasilkan oleh remaja. Maksudnya remaja boleh hasilkan puisi itu dan serahkan kepada kami untuk diterbitkan. Untuk kita ada juga macam Dewan Pelajar tadi, kita juga ada puisi, sebenarnya puisi untuk kanak-kanak ya. Jadi para pelajar tu kalau terpilih puisinya, biasanya kami akan laksanakan perbengkelan untuk majalah dalam kelas. Kita akan bimbing pelajar, pelajar akan kita buat persediaan awal lah, maksudnya pelajar tu akan tunjukkan karya-karya dia, contoh pantun, puisi. Kami tahun ni dah buat secara dalam talian dan sangat-sangat menggalakkan sebenarnya daripada pelajar ni, mereka tunjuk puisi dia dan pada masa yang sama kami komen lah, tambah baik apa semua. Jadi mereka hantar kepada karya itu kepada kami, kita akan muatkan dalam Dewan Pelajar. Jadi pelajar ni sangat suka sebenarnya. Itu contohlah. Tapi yang untuk sekolah menengah pun tu antara kaedah yang kami laksanakan lah untuk Dewan Siswa. Ya. Okey, yang saya tertarik ni ialah penulisan artikel dan berita ya. Saya rasa ini satu peluang baiklah kepada para pelajar media komunikasi ya, khususnya pelajar apa tu undergraduate ya. Ya. So dalam tempoh mereka belajar ini sebenarnya boleh mempraktikkan ya, menulis dan menerbitkan ya berita dan juga artikel ya, di dalam apa ni platform ya dan yang disediakan oleh pihak DBP. Mungkin ada antara pelajar yang nak bertanya dengan Dr. Rosmani. Assalamualaikum Dr. Maizatun. Ya, silakan Dr. Adnan. Saya ada satu soalan kepada Dr. Rosmani ya. Saya agak tertarik dengan jendela di DBP tu yang ada bahagian section TV dengan radio. Adakah TV dengan radio itu yang dimaksudkan dengan kita buat secara live? Maksudnya ada waktu-waktu siaran dia ataupun memang ada rakaman pre-recorded, maksudnya kita rakam lebih awal, kita siarkan di website berkenaan. Dan juga bagaimana proses dia kalau contoh katalah ada pelajar berminat untuk menyertai dalam TV atau radio dalam program berkenaan, bagaimana proses dia, Doktor? Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Adnan. Untuk makluman, untuk siaran TV dan juga radio, kami menggunakan StreamYard ya, StreamYard, dan kita akan rakam secara langsung. Ada dua kaedah.
Satu, kalau secara langsung tadi menggunakan StreamYard, dan yang kedua rakaman pun kami gunakan kaedah tersebut. Okey, bagaimana nak turut serta dalam program ini? Untuk kami di bahagian multimedia, sebab saya pun pernah di situ, cuma saya belum sempat pada waktu tu siaran ni lah. Jadi untuk kami ada jadual ya, sebenarnya jadual yang diatur oleh bahagian multimedia, ada jadual tertentu yang perlu, apa pun kita perlu ada siaran, dan ada juga yang tidak dirancang. Misalnya ada program-program tertentu yang perlu dibuat pada satu-satu waktu. Jadi bahagian multimedia akan melihat dari segi jadual, slot mana yang boleh diambil, kita ambil slot tu untuk ke udara lah. Untuk bagaimana nak terlibat ni, contohnya pelajar ya. Setakat ni kami ada berkolaborasi dengan pelajar antarabangsa, misalnya di Jepun, di Afrika ada beberapa lah. Jadi slot ni kita akan cari dari segi konten dia. Konten apa, kandungan apa yang kita nak tonjolkan, mungkin dari segi bahasa di peringkat antarabangsa contohnya. Jadi kita akan jadikan satu slot lah untuk turut serta. Sekiranya ada cadangan pihak pelajar, contohnya pihak UKM kan, untuk melibatkan para pelajar tu, boleh dibincangkan dengan pihak kami, dengan bahagian multimedia, aspek apa yang kita nak berbicara tentang. Contohnya berkaitan dengan media, contohnya berkaitan dengan media dan komunikasi dan sebagainya. Boleh sebenarnya. Ya. Okey, supaya kita ambil peluang ini ya, pelajar dan juga pensyarah juga ya. Ambillah peluang ini, kita bukan senang nak jumpa dengan Dr. Rosmani ya. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum Doktor. Silakan Nozi. Saya ingin bertanya sebab saya difahamkan di DBP ada penterjemah. Jika sekiranya kita nak dapatkan khidmat penterjemah ini untuk menterjemah artikel kita, boleh ke Doktor? Dia macam ni, satu waktu dulu memang kami melaksanakan kerja-kerja terjemahan kan. Setelah kita ada ITBM, memang kerja-kerja tu dilaksanakan oleh pihak berkenaan. Tetapi mungkin ada dalam kalangan editor yang berkemahiran untuk menterjemah bahan, bolehlah diajukan kepada editor berkenaan. Saya kira ada beberapa editor lah yang mahir dalam penterjemahan ni. Yang tu dari sudut itulah. Dari sudut karya tadi, ada juga karya-karya yang kami buat penterjemahan, yang tu sama ada. Biasanya kami akan minta pihak luar jugalah untuk terjemah kalau bahan tu banyak dan tak sempat untuk kami tangani lah. Jadi boleh ya, Puan Cik Norzi, okey. Terima kasih Doktor. Sama. Boleh tanya soalan Dr. Ya, Rosmani? silakan Dr. Jem. Sebenarnya saya ada beberapa soalan. Soalan pertama saya ialah, adakah Dewan Bahasa menerbitkan karya dalam bentuk dui bahasa? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya ialah, adakah karya macam karya kreatif, adakah macam tadi Dr. Rosmani tunjuk macam buku sajak atau buku cerpen, boleh tak kita gabungkan kedua-dua genre tu? Sebab macam saya penulis cerpen dan juga sajak, jadi pertanyaan saya, boleh ke kalau macam ada student yang berminat atau saya sendiri, boleh terima ke yang bercampur genre macam tu? Satu, soalan saya dua bahasa. Keduanya, percampuran genre tu sendirilah. Terima kasih. Untuk dui bahasa, kita ada buat. Dewan Bahasa ada terbit karya-karya dui bahasa. Boleh dibuat. Satu cadangan yang baiklah kalau ada kan. Okey, yang kedua, karya kreatif, puisi dengan cerpen. Saya kira setakat ni kita asingkan. Tapi doktor, kalau boleh saya ajukan juga ni kepada bahagian berkenaan, mungkin boleh dilaksanakan tapi saya akan dapatkan ni lah. Saya kira setakat ni tak ada, saya rasa asing-asing cerpen dengan puisi. Tapi cadangan ni boleh saya utarakan lah. Saya nanti bagi maklumat doktor. Okey.
InsyaAllah, tapi belum ada lagi lah. Cuma ada sikit saja. Cuma saya bertanya tu sebab kadang-kadang tu kita tak penuh kan. Mungkin ada 2-3 cerpen, ada 15 saja. Macam tu maksud saya tu. Ya. Saya kira boleh tu. Okey. Maaf doktor, nak bertanya lagi sekali. Kalau kita menghantar karya kepada DBP, adakah hanya bertemakan pendidikan sahaja ataupun ada tema-tema bebas yang lain? Contohnya tema seram ke macam mana, doktor? Terima kasih. Tema seram, maksudnya yang tu karya kreatif ke? Ya betul doktor. Boleh. Maksudnya tidak, kita bukan terhad kepada pendidikan saja sebab tadi banyak majalah bidang yang kita boleh katakanlah hantar. Kadang-kadang kita tak rancang, kita minat ni, jadi kami akan tengok ni tak sesuai untuk majalah ni, contoh kita akan bagi ke majalah lain. Maksudnya kita rentaslah bila dapat bahan tu. Jadi untuk yang tadi seram pun boleh kalau untuk karya kreatif tu. Jadi kita tengoklah tahapnya kan sesuai dengan masyarakat lah. Tapi tak adalah terlampau ekstrim kan sampai tahap yang tak sesuai untuk pembaca. Kita lihat semua benda tu lah. Terima kasih doktor. Okey, Dr. Rose, dari segi penerbitan majalah dan juga jurnal ya, adakah itu dia punya prosesnya sama ataupun lebih mudah dalam penerbitan majalah jurnal? Ya. Kalau dibandingkan dengan jurnal dengan artikel majalah, saya kira majalah lebih mudah. Jurnal memang kita perlu kemahiran ya dari segi akademiknya, dari segi format yang begitu teliti, dari gayanya, dari segi jurnal ada format tertentu, ada maksudnya perlu ada contohnya teori kan, ada dia punya format tersendirilah untuk jurnal ni. Tapi untuk artikel ni lebih bebas. Kalau jurnal tadi perlu ada rujukan ya, kalau artikel ni tak, maksudnya dia mudah dibaca untuk khalayak masyarakat sebab tu kita tulis artikel-artikel majalah yang mudah bentuknya. Itu dari segi inilah. Sebab untuk jurnal kita menggunakan sistem tadilah OGS, dia ada tahap penilaian, tahap pembaikan yang perlu dilaksanakan oleh penulis ya untuk menggunakan sistem penyerahan pun melalui OGS tadi. Kalau untuk majalah ni biasanya bahan tu di-emailkan kepada editor kami lah untuk dilihat. Okay, doktor ni ada satu pandangan lah ya. Dia tak bertanya soalan ya, dia memberi pandangan. Dia kata ini daripada Fazrina. So dia kata dia nak mengucapkan syabas ya kepada pihak DBP kerana mengadaptasi drama tertarik dengan naskah Ayahanda ya terbitan DBP. So saya pun sebenarnya tak tengok lagi pun tak ada masa. Kami orang akademik ni memang tak menonton TV lah ya. So adaptasi drama tersebut dikata menjadi fenomena ya dan mencatat 4 juta penonton di TV3. Jadi ini dikatakan sebagai membuktikan ya hasil karya sastra ya DBP ini mampu mendapat sambutan baik jika dipersembahkan dengan kemas oleh penggiat seni dan pengalaman. Syabas DBP katanya. Terima kasih banyak. Memang karya kami banyak dipilih untuk diadaptasi kan sebelum ni, contohnya Sesekali kan, Pendoa yang Ikhlas, kita adalah beberapa yang pun telah diadaptasi kepada drama. Terima kasih. Okay, so nanti saya tengoklah cerita drama Ayahanda ya. Kalau boleh tengok kat mana ya. Mungkin kat dalam apa ada kat ni kot. Dalam YouTube ada kot. Ya. Okay. Teruskan dengan soalan. Ada soalan lagi tak?
Ya, teruskan dengan soalan kalau ada soalan lagi. Nozi tadi angkat tangan. Ada nak bertanya lagi ke Nozi? Nozi boleh tulis berita Nozi. Tepuk tangan tu doktor. Tepuk tangan. Okey. Pelajar-pelajar boleh cuba tulis berita kan, ada berita yang Itulah. Oh, bentuk berita tu macam mana sebenarnya doktor? Berita apa-apa sahaja ataupun macam mana? Macam kita macam ada apa sekarang ni macam siapa-siapa saja boleh jadi wartawan kan, dan ada macam contohnya berita. program hari ni kan, contoh ni lah berlangsungnya apa ni persidangan apa semua-semua tu, ambil gambar sikit, dia sekitar 300 hingga 500 tadi, boleh diajukan kepada kami lah untuk ni kan jadi berita. Alright. So boleh cari apa orang kata dah duit poket lah kan? Boleh. 1,000 ke 1,500 perkataan tu taklah banyak mana kan? Tak banyak mana. Dibayar ke doktor? Ya kata tadi dibayar? Untuk berita tu adalah kami bayar dalam sekitar RM50 macam tu lah. Ya. Yes. Oh menarik. Dengarlah semua. Okey. Tapi artikel lebih ni lah sebab dari segi kepanjangan kan lebih mahal lah dari segi bayarannya. Okey, ada lagi ke soalan? Nanti dari semasa ke semasa boleh ke Dr. Rosmani kita panggil lagi untuk apa ni? Dengan memberi mungkin membuat perbincangan ataupun memberi taklimat kepada pelajar pelajar Malaysian boleh dari segi penerbitan artikel dan berita ini boleh. Kita terus berkolaborasi lah okey, kalau tak ada saya akan tutup sesi ini jadi saya di atas perkongsian peluang penerbitan pelbagai jurnal yang sangat berharga daripada Dr. Rosmani Umar ini diharap dapat diambil kesempatan oleh kita semua untuk menyemarakkan penerbitan hasil kajian universiti untuk bacaan umum demi manfaat bersama kajian oleh para akademia seharusnya bukan semata-mata diterbitkan dalam jurnal Assalamualaikum and a very good afternoon to all. Ladies and gentlemen, we are all here gathered today virtually at this moment for the closing ceremony of the 3-day International Conference on Media and Communication 2021. This conference has been proudly organized by the Center for Research in Media and Communication, University Kebangsaan Malaysia. Every journey has its ends and every path does stop somewhere. During this year's conference, we have had numerous informative and engaging sessions where we have heard discussions, debate, and even valuable experiences that have been shared by our respective panelists, speakers, and others, so to speak. And now we have come to an end of that journey. Nevertheless, this only marks the end of the conference, not the priceless insights and practice which should be carried on and enhanced further. And now, for the highlight of the afternoon, to officially close the ceremony, we would like to invite Associate Professor Dr. Emma Mirzawati Muhammad, the Chair of the Organizing Committee of the International Conference on Media and Communications 2021 from the Center of Research in Media and Communication, University Kebangsaan Malaysia. Dr. Emma, the floor is all yours. Thank you very much, Keziah and Marika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, everyone. Distinguished delegates, ladies and gentlemen,
I wish to extend my deepest gratitude to everyone for participating in the International Conference on Media and Communication mentioned 2021. I trust that during this 3-day conference, we have enriched our knowledge, obtained new insights, and established new networks. We have learned a lot from the keynote sessions delivered by distinguished keynote speakers, Professor Emeritus Dr. Vincent Mosco, Professor Dr. Catherine Sarikakis, and Professor Dr. Ati Rachmiati, touching on different topics related to the new norm in media and communication landscape. In the plenary session, we had an insightful discussion related to working in the new norm and what the future would look like for our graduates in the media and communication industry. Datin Paduka Suhaimi Baba shared about the challenges and opportunities in the film industry. Ms. Sarah Nataya Azmi encouraged local content production on digital platforms, and Professor Emeritus Dr. Samsudin Rahim suggested for a revamp in curriculum to include new skill sets of the future. We also hope that you have enjoyed the different workshops delivered by partners from the industry and international organizations, including from our adjunct professor and broadcaster Hajah Izzah Aziz Fauzi. I would also like to take this opportunity to acknowledge our partners that have contributed to making this conference a success. Thank you to Google, UNICEF, Dewan Bahasa and Pustaka, Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, AIBD, General Komunikasi, and the US Department of State for your partnership in this conference. We are very grateful for having such great partners, and we hope that this cooperation will continue in the future. I would also like to congratulate UKM UNICEF C4D HealthCom Center, which was launched on the first day of this conference. And as the director of the HealthCom, I have high hopes and aspiration for the center to become the Center for Excellence in Research, strengthening social sciences contribution to promote positive health behavioral change in Malaysia. Ladies and gentlemen, please allow me to make my speech now more informal and personal. It takes great effort and a strong team to organize a conference as big and as international as this. And I must express my deepest appreciation to my team for organizing such a wonderful event. And without their strong support and dedication, this conference would not have been possible. Thank you to colleagues who have extended their network to bring in scholars and partners from around the globe to be here. In particular, Dr. Jem, Dr. Noma, and Dr. Saab for helping to secure our wonderful keynote speakers from 3 different continents and for moderating their sessions. Thank you to colleagues who brought in different partners to conduct our workshops, Dr. Saab who brought in Google and TechCamp, HealthCom team who brought in UNICEF, Dr. Wana Miza who arranged for all our InDesign effective communication skill workshops, as well as the secrets to effective TV broadcasting. Ladies and gentlemen, this online conference would not have been possible without my technical team, the backbone of this conference, Dr. Hasrul, Yusuf, Rosli, Amza, and the team of students. Thank you very much for your dedication. My colleagues for handling the merchandising. Yes, there will be some merchandise posted to you after the event. Thank you, Dr. Nazmi and Dr. Latif and the team for arranging for this. The promotion team led by Dr. Chang. Thank you for all the media appearances and media write-ups about the event. My core committee, Dr. Mai, my deputy, Dr. Anis, my secretary, Dr. Anand, my treasurer, and my admin staff. Zach for documenting moments throughout this conference, Umi for helping out with food and beverages, as well as Zoo for assisting with numerous aspects and making my work and my life so much easier. Thank you very much for your commitment and dedication from the start. You all have provided strong support to me. Ladies and gentlemen, I want to also express my special thank you to Dr. Wana Miza and her program committee who worked around the clock to make sure this event a smooth one. I don't think anyone else worked harder than you, Dr. Wan, to ensure this conference a success, and I'm forever grateful. To my fellow students, you all have been amazing. I've received so many praises from participants and partners
for the professionalism and efficiency in work that you have displayed throughout this 3-day event. Whether as MCs, facilitators, technical committee, I am beyond proud. You all have really showed commitment and willing to go the extra mile for this conference. You really have shown everyone what Gang Mention Spirit is all about, teamwork and perseverance, and this quality will take you far in life. I might not have a big team here in Mention, but what I do have is the dream team. Last but not least, thank you to all presenters and participants of Mention 2021. I hope you all had a great 3-day conference and leaving feeling energized and inspired. We hope that this would not be a goodbye, but rather a see you later at the next Mention conference in 2023. And on that note, it gives me great pleasure to officially close the International Conference on Media and Communication Mention 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you. Thank you, Associate Professor Dr. Emma Mirzawati Muhammad, for your wonderful speech. Ladies and gentlemen, it wouldn't be a perfect ending without the award-giving ceremony as the cherry on top of the cake. Hence, let us begin the session starting with the Best Paper Award. The award winner of this category has proven to be deserving of a distinction for their research and effort in contributing to the research in media and communication, and conforms to the theme of the International Conference on Media and Communication 2021. On that account, let us all congratulate the Best Paper Award winner, technical team, and the Best Paper Award winner goes to Alwan Husni Tito Edi Priyandono, Regine Dayanandra Hasmoro, Hani Molyandi Pasrah, Arin Nurul Anissa, and Gloria Elisha Kishianto from the University Pendidikan Indonesia with their paper on the stigma on COVID-19 survivors, a case study on the other side of the pandemic in Indonesia. Congratulations on the award. Of course, throughout our 3-day International Conference on Media and Communication, we've had several presenters that shone through this 3 days conference. The candidates were judged based on 5 primary key qualities, which are introduction, presentation, speaking style, engagement, creativity, timeliness, as well as the Q&A session. We are now going to announce the winners for this category starting from session A. Honorable mentions for best presenters goes to Dr. Nazra Alif Nazri, University Malaysia Perlis, from session A1. From session A2, we have Dr. Haryati Abdul Karim of University Malaysia Sabah. Dr. Shahruddin Awang Ahmad, University Malaysia Sabah, from session A3. And from session A4, we have Associate Professor Dr. Muhammad Faizal Kasmani of University Science Islam Malaysia. Ms. Suhana Saad, University Kebangsaan Malaysia, session A5. From session A6, we have Mr. Ali Reza Azri Matin of the International University of Malaya, Wales. From session A8, we have Associate Professor Dr. Jamaluddin Aziz from University Kebangsaan Malaysia. From session A9, we have Dr. Muhammad Fauzi Harun of University Tunku Abdul Rahman. From session A10, we have Dr. Tan Zui Jun from University Tunku Abdul Rahman. From session A11, we have Dr. Sharifah Sofia Sheikh Zainuddin of University Putra Malaysia. And last but not least, from session A12, we have Dr. Nurhayati Rafida Abdurrahim from University Science Islam Malaysia. And as for session B, from session B1, we have Dr. Lai Ching of University Malaysia Sabah. From session B3, we have Ms. Nur Hafifah Jamaluddin from the International Islamic University Malaysia. From session B4, we have Dr. Jen Sermtam of University Putra Malaysia. From B5, Associate Professor Dr. Aida Mokhtar, International Islamic University Malaysia. And for session B6, we have Ms. Norwidat Roslan of Infrastructure University Kuala Lumpur. From B7, Dr. Norhanis Muhammad Noor, Taylor's University.
From session B9, we have Ms. Haryati Hashim of the International INTI University. Session B10, Ms. G. Manikam Govindaraju, Taylor's University. From session B11, we have Mr. Muhammad Irfan Shahruddin of University Utara Malaysia. And finally, from B12, we have Associate Professor Dr. Muhammad Nur Shahizan Ali from University Kebangsaan Malaysia. Congratulations to all on the accomplishment. We once again would like to thank all attendees, speakers, and guests from all over the world that have been with us throughout the conference to share their knowledge and vast experiences with us, as well as contributing to the success of this convention. And as a token of appreciation, we have a special video montage presentation prepared by our technical team just for you. Enjoy. We've had our fair share of closing speeches, award-giving ceremony, as well as a montage to conclude the end of the 17th Biennial International Conference on Media and Communication. It is now the time to say our goodbyes. Thank you once again to all that has helped us make this conference a success. As a memento of this conference, for one last time, we would like to take a few photographs. We would be glad if all participants could turn on your cameras just for a few moments. Can we have all the fresh faces? All right, technical team, are you ready? Okay, we're gonna go through pages by pages now. Hold your smiles just for a short while. All right. Big smiles, everybody. Great. Just for a short while. And I think are we done? I think we're good to go. But before we leave, we have another great news and opportunity for all of you here present. There will be a seminar on TikTok, consumption of information among Gen Z in Malaysia, Indonesia, and the Philippines held this Saturday online. Please be sure to check out the seminar as well as there will be several intriguing discussions that will be carried out this Saturday on the issue.
So thank you for participating in the brief photograph session just now. We have now officially reached the end of the conference. Thank you all for sticking, and thank you to all the attendees for sticking around. We hope to see you again at Mention 2023. Maybe then, hopefully, we will be able to carry out sessions physically. Till then, thank you and good day.